Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi diberi peluang kepada kita semua, kita dapat meneruskan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan semula ruh-ruh ke dalam tubuh kita. Alhamdulillah, tidak lain tidak bukan untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita menambahkan ibadat kita, amalan kebaikan, kebajikan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kisah para sahabat yang kelima. Kisah para sahabat yang kelima pada pagi ini, iaitu diberi nama Umair bin Wahb. Umair bin Wahb. Umair bin Wahb. Umair ibn Wahb al-Jumahi kembali daripada perang Badar ke Mekah kerana menyelamatkan dirinya sendiri, sedangkan anaknya Wahb ditinggalkan menjadi tawanan kaum muslimin. Umair sangat bimbang kalau kaum muslimin melakukan sesuatu kepada anaknya itu kerana menebus kesalahan ayahnya. Dia khawatir kaum muslimin akan mengenakan siksaan yang berat kepada anaknya sebagai balasan daripada kejahatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda semasa berada di Mekah. Suatu hari Umair pergi ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Ni cara dan juga kaedah kafir Quraisy. Dia tawaf di Kaabah, mengelilingi Masjidil Haram dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang itu adalah orang panggil ibadat tawaf yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Kebetulan Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi hijir Ismail. Umair pun menemuinya dan berkata, "Selamat pagi, wahai pemimpin Quraisy." Safwan bin Umayyah ni merupakan min asyrafi Quraisy, iaitu pembesar, salah seorang daripada pembesar-pembesar Quraisy yang tegar lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa nama lagi selain daripada Safwan bin Umayyah ni,
hak khianat kepada Nabi, hak buat jahat kepada Nabi, hak mengkhianati Nabi, macam-macam dia buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada peristiwa Fathu Makkah, ketika mana berlakunya Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, beliau telah memeluk agama Islam. Ni Safwan bin Umayyah telah memeluk Islam pada hari pembukaan kota Mekah bersama-sama dengan orang panggil penduduk Mekah yang lain dan juga beberapa pimpinan kafir Quraisy. Cerita dia panjang lah. Cerita dia panjang. Safwan berkata, "Selamat pagi juga wahai Umair. Silakan duduk. Duduklah kita berbual seketika kerana waktu akan berlalu dengan perbualan." Umair duduk di samping Safwan bin Umayyah. Kedua-duanya pun mulai membicarakan tentang perang Badar dan kekalahan besar kaum Quraisy. Mereka berdua menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Kita tahu berlaku perang Badar ni berlaku dalam bulan Ramadan. Kekalahan di tangan kafir Quraisy. 1000 orang tentera Quraisy berhadapan dengan 313 tentera Islam. Hak tu kita maklum dah, kita tahu dah. Mereka berdua sangat terkejut dengan ramainya jumlah pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan dalam Al-Qalib. Al-Qalib ni nama perigi. Nama perigi yang tidak ada air. Perigi buta yang tidak ada air di Badar. Situlah tempat puak-puak kaum musyrikin hak mati dari perang Badar ditanam dalam perigi Al-Qalib, perigi yang tidak ada air yang berada di Badar. Badar ni nama tempat. Hak mana pergi umrah dah, pergi Mekah dah kak, dia akan ziarah lah tempat yang bernama Badar ini. Safwan bin Umayyah menghela nafas panjang dan berkata, "Demi Allah, hidup ini akan lebih buruk tanpa mereka." Umayyah berkata, "Demi Allah, memang benar katamu." Selepas diam sejenak, dia bersuara lagi, "Demi penguasa Kaabah, kalaulah bukan kerana hutang yang tidak boleh aku lunaskan dan keluarga yang amat aku bimbang terbiar selepas kematianku, pasti aku akan pergi menemui Muhammad dan membunuhnya. Akan kuhalang urusannya dan hentikan gangguannya." Ni kata Umair nak marah. Dah lah kalah dalam perang Badar. Anak dia pula menjadi tawanan perang. Kemudian dia mengeluh dengan suara yang lesu dan berkata, "Dengan adanya anak kuah di tangan mereka itu, menjadikan pemergianku ke Yathrib suatu hal yang tidak menimbulkan syak di pihak mereka." Umar ni nak pergi ke Madinah, nak pergi ke Yathrib, nak minta dengan Nabi, kononnya nak supaya Nabi melepaskan anak dia. Sedangkan kedatangan dia ke Madinah ni untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safwan bin Umayyah sangat memahami kata-kata Umair ibn Wahbin itu. Dia tidak mahu kehilangan peluang keemasan itu. Lalu dia pun menoleh kepadanya dan berkata, Safwan pun tengok ke dia. Safwan pun royak, "Wahai Umair, jadikanlah semua hutangmu di bawah tanggunganku. Tak apalah mungkin aku selesai hutangmu. Aku pasti akan membayarnya biar berapa banyak sekalipun, manakala keluargamu
akan aku sara kehidupan mereka sepanjang hidupku. Sesungguhnya hartaku cukup untuk membiayai mereka semua dengan hidup dengan senang. Mugilah ke Madinah, pergi bunuhlah Muhammad. Biar aku tanggung hutangmu, aku beri makan minum kepada anak binimu. Maka Umair pun berkata, jika begitu, rahsiakanlah perbicaraan kita ini. Jangan engkau ceritakan kepada sesiapa pun. Mu jangan dok royak siapa lah. Ni aku royak kamu ya. Maka Safwan pun menjawab, baiklah. Umair bangun meninggalkan masjid dalam keadaan api dendam membuak-buak di dadanya terhadap Rasulullah. Dia mempersiapkan kelengkapan untuk melaksanakan azamnya itu. Dia tidak bimbang seseorang meraguinya dalam perjalanan, kerana banyak keluarga tawanan Quraisy keluar masuk ke Yathrib untuk menebus keluarga mereka yang ditawan. Orang tak syok lah, sebab demo ni duk gi mari jumpa dengan tawanan mereka yang berada di Yathrib. Umair tiba di Madinah dan menuju ke masjid untuk menemui Rasulullah. Ketika itu Umar Al-Khattab bersama sahabat lain sedang duduk tidak jauh daripada pintu masjid. Mereka saling berbicara tentang perang Badar, para tawanan dan mereka yang terbunuh itu di medan peperangan. Dak buat pasal perang Badar. Moga perang Badar ni baru sahaja berakhir dan kemenangan di pihak orang Islam. Mereka gembira sekali menggambarkan kehebatan kaum muslimin daripada kalangan muhajirin dan juga ansar. Mereka menyebut-nyebut pertolongan Allah kepada mereka dan kekalahan serta kehinaan yang menimpa musuh mereka. Tanpa sengaja Umar menoleh. Umar paling, dia melihat Umair ibn Wahbin turun daripada kudanya dan berjalan menuju ke masjid dengan pedang yang tergantung di lehernya. Dabel lah ni. Orang dabel. Pedang ni orang gantung di pinggir, tapi dia gantung tekuk. Tunjuk mari tu dengan nak peredah, nak buat ona lah orang kata. Umar bingkas bangun sambil berkata dengan suara yang tegas, itu musuh Allah, Umair ibn Wahbin. Demi Allah, aku yakin dia datang dengan maksud yang buruk. Kalau kita tengok sekaligus pun dengan pedang duduk tekuk ni kak, niat buruk lah, zohir tu, supaya kita pergi rumah orang bawa putus kayu. 4 kali 4 dia ni bukan mari dengan molek ni. Lepas tu kita tahu pula dia ni ada masalah pula. Lagu tu lah Saidina Umar tengok dia mari dengan maksud yang buruk. Dia telah mempengaruhi kaum musyrikin di Mekah. Dia juga adalah pengintip mereka untuk mengintip kita sebelum perang Badar. Umar berkata kepada sahabat yang lain, pergilah kalian menghadap Rasulullah dan lindungi baginda. Waspadalah, jangan sampai disakiti oleh makhluk jahat dan juga licik ini. Umar bergegas menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, musuh Allah. Dia kata lagu tu. Umar pergi jumpa dengan Rasulullah. Lepas tu dia kata, wahai Rasulullah, musuh Allah. Umair bin Wahbin datang dengan membawa pedang. Aku yakin dia datang dengan maksud yang buruk. Umar Al-Khattab pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, musuh Allah ni. Mari Umair bin Wahab mari jumpa dengan maksud yang buruk, mari jumpa denganmu. Rasulullah pun bersabda, bawalah dia masuk. Tak apa, biar dia masuk. Umar mendatangi Umair ibn Wahbin dan menarik bajunya dengan kuat.
mengikat lehernya dengan tali pedangnya, lalu membawa kepada Rasulullah. Dia erik tu nak marah dah Umar orang backing. Apabila Rasulullah melihat Umair ibn Wahb yang terikat lehernya itu, baginda berkata, wahai Umar, lepaskanlah dia. Umar, lepas. Tak salah muda ikat leher dengan tekuk Umair dengan pedang dia ni, dengan tali pedang, tak sah. Mu lepas. Umar pun melepaskan ikatannya. Kemudian Rasulullah berkata, muduk jauh sikit. Berundurlah daripadanya. Minta duduk jauh sikit. Jangan duduk dekat-dekat. Bimbang juga. Lalu Umar pun berundur. Lalu Rasulullah memandang Umair dan berkata, Rasulullah pun tengok Umair, marilah wahai Umair, mari sini. Tu orang panggil dakwah Nabi SAW. Umair mendekati baginda dan berkata, ucapan an'im sahaban. Dia panggil an'im sahaban ini ucapan selamat orang Arab pada zaman jahiliyah. Orang Arab puak-puak dia ni bila jumpa sama-sama dia panggil an'im sahabah. An'im sahaban. Rasulullah pun berkata, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan yang lebih baik daripada ucapan yang engkau ucapkan wahai Umair. Allah Ta'ala ajar aku ada lagi ucapan yang lebih baik daripada ucapan hukmu royak tadi. Allah telah memuliakan kami dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ucapan salam sejahtera ahli syurga. Ucapan salam sejahtera daripada ahli syurga. Sebab tu kita kena melazimi, kena membiasakan diri apabila jumpa dengan sama-sama kita, sama ada hak kena ataupun tidak kena, kita bagi salam. Kita bagi salam. Jumpa dengan orang kita kenal ke, tidak kenal ke, sebelum kita nak kecek benda lain, kita bagi salam. Assalamualaikum. Pasal royak nak royak gapo. Walaupun kepada orang yang kita tidak kenal. Tidak kenal tu bermaksud orang Islam lah. Tapi perangai orang kita ni, kalau kita bagi orang lah kita, orang wisale kita tak kenal. Kita ke macam-macam mari dalam kepala. Dia ni betul ke tak ni? Tiba-tiba mari wisale kat aku. Assalamualaikum. Orang Arab ni jumpa dah dengan siapa-siapa pun Assalamualaikum semata. Assalamualaikum. Sebab salam-salam ini ucapan sejahtera daripada ahli syurga. Orang penduduk syurga, ahli syurga, dia akan bagi salam sama-sama dia. Maka kita melazimilah bagi salam ini kepada orang-orang, sahabat-sahabat kita, hak kita kenal, dia juga tidak kenal. Umair berkata, demi Allah, ucapan selamat engkau tidaklah begitu jauh dengan ucapan selamat kami. Ucapan itu baru ada mutaakhir ini. Dia kata, hak saleh-saleh tu baru je. Hak aku royak kamu ni lama dah. Zaman datuk nenek moyang kita lagi. Rasulullah lalu bertanya kepadanya, apakah tujuan kedatangan engkau wahai Umair? Mu mari sini ni buat gapo sebenarnya? Umair pun menjawab, aku datang meminta agar engkau melepaskan seorang tawanan yang ada di tangan kalian. Berbuat baiklah kalian kepadanya untuknya, kepadaku untuknya. Aku mari nak minta denganmu supaya kamu lepaskan seorang tawanan perang. Anak dia lah. Umair pun berkata, kemudian Rasulullah bertanya, batu, bagaimana dengan pedang yang ada di lehermu tu?
Bapa pedang duduk di tekakmu? Umair pun berkata, ia pedang yang amat teruk. Adakah ia membantu kami dalam perang Badar? Itu tujuan dia. Pedang ni tak ada satu pun. Dia tidak membantu kami dalam perang Badar. Dia buat alasan lagu tu. Sebenarnya dia nak cepat. Bila dia tekak, cepatlah dia cabut pedang untuk bunuh Rasulullah. Rasulullah berkata, jujurlah, apa tujuan kamu datang ke sini? Acu royak molek kak. Mu mari nak buat gapo sini? Dia berkata, benar, aku datang hanya untuk itu. Maknanya aku mari ni tak ada benda lain. Aku nak suruh mu lepas tawanan tadi. Rasulullah pun berkata, bukankah engkau duduk bersama Safwan bin Umayyah berdekatan dengan Hijr Ismail itu? Kalian membincangkan perihal korban Quraisy di Badar. Engkau berkata, kalaulah bukan kerana hutang dan keluargaku, pasti aku akan menyusul ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Maka Safwan bin Umayyah sanggup menanggung semua hutangmu dan keluargamu agar engkau datang membunuhku, tetapi Allah menghalangmu untuk melaksanakan niat jahatmu itu. Kejut dia. Kejut dia. Umair nampak terkejut dan kebingungan seketika. Muhammad ni tahu mana sosok detail. Supaya ngasih CCTV, nampak belakang, buk sosok buat. Kemudian dengan rela hati berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Masuk Islam dia. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah. Lalu dia meneruskan pengakuannya, sesungguhnya kami wahai Rasulullah telah mendustakan kamu dengan apa yang kamu bawa daripada langit, wahyu yang diturunkan kepadamu, tetapi perbicaraanku dengan Safwan bin Umayyah tidak seorang pun mengetahuinya kecuali aku dan juga dia. Demi Allah, aku amat yakin Allah Ta'ala telah memberitahumu. Maka suci Allah, maha suci Allah Ta'ala yang telah mendorongku datang kepadamu untuk memberi hidayah Islam kepadaku. Tak logik. Aku dengan Safwan je tahu. Bagaimana mu boleh tahu? Tidak lain tidak bukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar pun memeluk Islam. Rasulullah berpesan kepada para sahabat, ajarkanlah saudaramu ini dengan tentang Islam. Ajarkanlah kepadanya Al-Quran dan bebaskanlah anaknya. Anak dia pun dibebaskan kerana dia telah memeluk agama Islam. Kaum muslimin amat gembira dengan Islamnya Umair ibn Wahbin, sehingga Umar Al-Khattab pun berkata, sukanya Sayyidina Umar bila Umair memeluk agama Islam, maka keluar daripada mulut Umar, sesungguhnya khinzir lebih aku sukai daripada Umair ibn Wahbin ketika mana dia datang menemui Rasulullah. Ibarat dia. Baru dia kata, aku lebih suka babi lagi. Mari jumpa daripada Umair, mari jumpa dengan Rasulullah. Dan sekarang Umair ibn Wahbin lebih aku cintai daripada sebahagian daripada anak-anakku. Bila jadi lagu ni kak, aku sayang kepadamu lebih daripada aku sayang kepada anak aku lagi. Ni hebatnya sahabat-sahabat Nabi. Bila mereka ni Islam, seolah-olah apa yang mereka buat sebelum pada ni hilang daripada pandangan. Mereka tidak berdendam, mereka tidak, orang panggil, menaruh sedikit pun dendam setelah mereka memeluk agama Islam. Di Mekah, Safwan bin Umayyah sedang berangan-angan. Safwan duk berangan. Dia menyangka Umair sudah berhasil
melaksanakan tugasnya, bunuhlah. Dia memberitahu orang Quraisy, bergembiralah kalian dengan berita yang akan aku sampaikan kepada kalian, sehingga kalian melupai tragedi Badar. Lepas ni popok kita pakat suka dah, sehingga mana kita tak ingat dah kesedihan kita apabila kita kalah dalam perang Badar. Namun setelah sekian lama tidak mendapat apa-apa berita daripada Umair, Safwan bin Umayyah mula risau. Tak punya kabar. Senyap je. Dia mula mencari maklumat tentang Umair ibn Wahbin melalui kafilah dagang yang datang daripada Madinah tetapi gagal. Sehinggalah pada suatu hari datang seseorang kepadanya dan memberitahu Umair telah masuk Islam. Dia baru tahu. Berita itu bagaikan petir menjambar telinganya. Safwan menyangka Umair tidak akan memeluk Islam meskipun seisi bumi memeluk Islam. Dia kenal lah siapa Umair ni. Orang bengi, orang ganah. Sedang di Madinah, Umair terus mempelajari Islam dan menghafal sebahagian ayat-ayat Al-Quran. Suatu hari Umair menemui Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, bertahun-tahun dah aku berusaha memadamkan cahaya Allah dan mengganggu setiap orang yang memeluk Islam. Sekarang izinkanlah aku kembali ke Mekah untuk mengajak Quraisy kepada Allah dan juga Rasulnya. Jika mereka menerimanya, maka itu lebih baik kepada mereka. Jika mereka menolak ajakanku, maka aku akan mengganggu mereka sebagaimana aku mengganggu sahabat Rasulullah pada suatu ketika dahulu. Minta izin dengan Rasulullah balik semula ke Mekah untuk diajak penduduk Quraisy supaya memeluk agama Islam. Kalau demo ni tak sah, dia akan buat sebagaimana dia buat kepada sahabat-sahabat Nabi dulu. Gembiranya Umair kerana Rasulullah bersetuju dengan rancangannya itu. Sampai di Mekah, Umair terus ke rumah Safwan bin Umayyah. Dia pergi rumah Safwan dulu. Umair memberitahu Safwan, wahai Safwan, engkau adalah salah seorang pemimpin Mekah, cendekiawan Mekah. Quraisy, bagaimana pendapatmu terhadap cara hidup kalian yang menyembah batu dan kalian sembelih korban untuknya? Adakah boleh diterima akal perbuatan kalian itu sebagai agama? Sekarang aku telah mengakui dan bersaksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dia mari jumpa dengan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni bukan orang jahil, bukannya orang bodoh, tapi dia pemimpin dan juga cendekiawan, cerdik pandai daripada kafir Quraisy. Dia tanya, gapo gak pendapatmu ni? Muduk sembah batu berhala, lepas tu muduk buat sembelih kau dia. Adakah boleh diterima akal hok membuat lagu tu? Usaha dakwah Umair di Mekah berjalan baik. Dia berjaya menarik ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Semoga Allah Ta'ala melipat kali gandakan Umair ibn Wahbin dan menerangi kuburnya. Maknanya Umair ibn Wahbin ini berjaya meneruskan dakwah dia di Makkatul Mukarramah. Tak ada masalah. Bersemangat dia meneruskan dakwah dia kepada orang itu, kepada orang ini, sehingga mana ramai daripada kalangan penduduk Mekah telah memeluk agama Islam. Dan sebagaimana yang disebut tadi, Safwan bin Umayyah telah memeluk agama Islam pada hari pembebasan kota Mekah dengan beberapa orang yang lain. Tetapi ada di kalangan mereka yang tidak mahu memeluk agama Islam, termasuklah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal ni
anak kepada Abu Jahal, lari pada hari pembebasan kota Mekah. Sebab Nabi tulis dalam senarai dia, Ikrimah bin Abu Jahal, aku akan bunuh dia. Dia tidak akan selamat pada hari ini. Walaupun aku memaafkan penduduk-penduduk Mekah, tetapi Ikrimah bin Abu Jahal, aku tidak akan maafkan dia. Walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah. Orang lain Nabi maaf belaka, dan beberapa nama senara tu termasuk Ikrimah. Maka Ikrimah lari ke Yaman. Bila lari ke Yaman, dia bersembunyi di sana, duduk di sana. Tetapi isteri Ikrimah bin Abu Jahal memeluk agama Islam pada hari tersebut. Dia jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah kamu tidak mengapa-apakan Ikrimah bin Abu Jahal apabila aku berjaya memujuk dia mari semula ke Mekah? Nabi kata, aku tidak akan apa-apakan dia. Maka bini dia pergi ke Yaman, pujuk Ikrimah bin Abu Jahal supaya kembali ke Mekah, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujuk punya pujuk, akhir sekali Ikrimah bin Abu Jahal ingin kembali ke Mekah. Kita kenal Abu Jahal ni tak ada lah. Orang yang paling jahat, orang yang paling jahat lah Abu Jahal ni. Begitu juga dengan Ikrimah pun 2 kali 5, 5 kali 2 dengan ayah dia. Sama-sama jahat. Tapi Abu Jahal mati dalam perang Badar, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka Ikrimah balik jumpa dengan Rasulullah. Sebelum Ikrimah masuk ke kota Mekah, Nabi royak kepada sahabat-sahabat dia. Dia kata, Ikrimah bin Abu Jahal ni akan mari jumpa dengan aku. Maka aku lari kepada semua sahabat-sahabat aku untuk cerita balik kejahatan hak ayah dia buat. Mu jangan cerita walaupun satu pun keburukan dan kejahatan Abu Jahal. Jangan cerita, kerana itu akan menyakiti orang yang sudah hidup, orang yang sedang hidup. Hak mati tak sakit dah, moga dia mati dah. Maka kata-kata kamu tadi menyebabkan dia akan jadi sakit. Sara tu Rasulullah. Gapo tak buat Ikrimah ni? Gapo tak buat Abu Jahal? Tapi lembutnya hati Rasulullah. Maka Ikrimah mari jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, sebelum aku nak peluk agama Islam ni, aku nak minta syarat denganmu. Pertama, antara syarat dia, mu kena maafkan kesalahan-kesalahan yang aku buat semasa hak sebelum pada ni. Hak kesalahan aku mu kena maaf, kesalahan ayah aku pun mu kena maaf. Rasulullah kata, ya, aku akan maafkan kesalahan kamu dan juga ayah kamu. Maka Ikrimah memeluk agama Islam. Bila Ikrimah ni peluk agama Islam, dia kata, wahai Rasulullah, pada hari ini aku berjanji akan sertai mana-mana peperangan yang kamu masuk, yang kamu pergi. Aku tak akan tinggal walaupun so. Ni hebat Ikrimah. Walaupun dia samsing semasa dia kafir, bila dia masuk Islam pun samsing dia tadi untuk pertahankan Islam. Akhir sekali dia pergi, sampailah dalam satu peperangan Yarmuk. Peperangan Yarmuk ni semasa pemerintah Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perang Yarmuk. Dalam perang tersebut dia nazak. Dia nazak kerana duk perang. Bila dia nazak, bila dia cedera, sahabat Nabi mari jumpa dengan dia. Nak bagi bantuan. Mari aku tolongmu. Mari aku tolong rawatmu, darahmu banyak, macam-macam. Ikrimah kata, mu tengok sahabat-sahabat yang lain, mereka lebih memerlukan lagi daripada aku. Sedangkan dia tu parah dah, mungkin rawat sahabat-sahabat yang lain. Sahabat pergi rawat pula.
Sahabat yang lain kata, mungkin tengok, ada lagi yang lebih teruk daripada aku. Ni orang panggil pengorbanan, isar. Sahabat-sahabat Nabi tidak mementingkan diri sendiri walaupun dia cedera, walaupun dia sakit. Akhir sekali, bila selesai berlaku, sahabat Nabi mari nak rawat Ikrimah bin Abu Jahal. Dia telah syahid. Dia telah syahid. Nak royaknya, sahabat-sahabat Nabi dulu dan kesemasa mereka kafir, sebelum mereka memeluk agama Islam, mereka memerangi Nabi Muhammad. Tetapi setelah mereka memeluk Islam, mereka sengoti memperjuangkan agama Islam dan rela mati untuk agama Islam. Mudah-mudahan semangat yang ada kepada mereka ini ada dalam diri kita walaupun tidak banyak, untuk kita bela agama kita, untuk kita pertahankan agama kita, insya-Allah. Rasa cukup setakat tu dulu. Minta maaf sebab ambil masa sikit pada pagi ni. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.